Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada doktor sendiri dan pendengar-pendengar kita, jadi dalam episod kedua of The Naked Truth, istimewa pada hari ini kita akan menampilkan seorang tetamu jemputan kita yang merupakan seorang medical officer di Hospital Pantai Air Keroh, Melaka, iaitu Dr. Puteri Nurina Nadira binti Yahya. Apa khabar doktor? Oh, baik. Terima kasih untuk jemputan. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada doktor kerana sudi meluangkan masa untuk sesi pada hari ini. Doktor cuti ke atau macam mana pada hari ini? Saya masuk on call malam ni. Oh, baiklah doktor. Terima kasih. Okey, tanpa melengahkan masa, kita teruskan kepada beberapa soalan yang akan kami ajukan. Jadi saya mengharapkan penerangan daripada doktor agar dapat membantu ramai wanita di luar sana bagi menyelesaikan masalah yang sedang mereka hadapi. Okey, kita sedar bahawa ramai wanita di luar sana yang masih tidak tahu untuk mengira atau mengetahui kitaran haid mereka yang sebenar. Jadi boleh doktor terangkan secara seringkasnya dan cara yang paling mudah bagi para wanita kat luar sana untuk mengira kitaran haid mereka dengan betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam doktor. Okay, so petang ni kita akan bincangkan pasal menstrual cycle, betul? Kitaran haid lah dalam bahasa Melayunya. Betul. Jadi sebelum kita memfokuskan pada cara nak mengira kitaran haid tu sendiri, kita kena tahulah apa yang dimaksudkan dengan kitaran haid dan fasa-fasa yang ada supaya kita lebih faham macam mana kita nak kira, dan bila kita masuk ke alam perkahwinan, bagaimana proses tu membantu dalam perancangan keluarga dan sebagainya lah. Okay, so untuk pengetahuan semua, kitaran haid atau lebih dikenali sebagai menstrual cycle ataupun sesetengah manusia, setengah orang yang lain memanggilnya sebagai menstruation. Okay. Dia adalah satu proses di mana yang dialami oleh para wanita yang menyebabkan regular bleeding ataupun yang menyebabkan kita panggil sebagai period lah. Menstrual cycle ni satu proses yang alami, yang sangat kompleks, yang dikawal oleh hormon seorang wanita, dan dia hanya akan menyebabkan period. Perempuan je lah, lelaki memang tak ada. So menstrual cycle ni kita memang ada 4 fasa lah. So bila kita go through fasa-fasa ni, kita akan faham, oh kat sini rupanya aku period, oh waktu ni nak kira dan sebagainya lah. Okay, so menstrual cycle ni kita ada 4 fasa. So yang pertama adalah menstruation, yang kedua kita ada follicular, fasa ovulation, dan yang terakhir adalah fasa luteal lah. Okay, so untuk keadaan di mana bila kita bercakap tentang menstrual cycle, so kita tahu panjang ataupun jangkaan durasi menstrual cycle untuk sesetengah wanita adalah, kebanyakan wanita adalah 28 hari lah. Tapi ada setengah wanita yang 21 hari dan sebagainya, tapi kita ambil majoritinya adalah selama 28 hari kitaran menstrual cycle. Kita tak bercakap tentang period semata, kita bercakap tentang kitaran haid. Bila kita cakap tentang kitaran haid, dia bukan fokus ada pada haid sahaja, dia adalah cycle haid itu sendiri. So kita ambil secara majoriti wanita di Malaysia adalah 28 hari. Okay, so yang pertama sekali, jadi kita bercakap tentang menstrual period. Period pertama untuk rakyat Malaysia wanita kebanyakannya pada darjah 1, darjah 6, darjah 6, tingkatan 1 dan sebagainya lah. Tu kita panggil sebagai menarki. So untuk last period kita, minta maaf ada gangguan. Untuk last period kita, menopause lah kita panggil. Okay, so kita pergi kepada fasa yang pertama lah, menstruation. Menstruation ni adalah fasa di mana kita datang bulan, kita panggil datang bulan, kita period. So bila kita menstruate ni, kita haid ni, kita punya uterus akan dihakis lah. Dinding uterus kita akan terhakis dan darah akan mengalir keluar daripada tubuh kita melalui vagina. Okay, so apa yang ada pada darah period ni, ada darah lah sendiri, ada mucus dan juga ada sel-sel pada dinding uterus kita. Uterus tu adalah rahim. So dalam tempoh period ni memang adalah 3 ke 7 hari. Kebanyakan wanita 3 sampai 7 hari lah. So waktu tu lah kita pakai pad. Ada setengah orang pakai menstrual cup,
Ada setengah orang pakai tampons dan sebagainya kan. Tapi kita rakyat Malaysia yang pakai pad lah. Okay, so fasa kedua adalah follicular. Fasa follicular, fasa ni di mana waktu tu kita punya pituitary gland, hormon kelenjar pituitary yang ada di bahagian otak kita akan merembeskan hormon yang akan stimulat lah, yang akan merangsang kepada penghasilan folikel. Folikel ni apa? Folikel ni kalau kita panggil macam biji-biji folikel ni hanya ada di permukaan ovari. Nanti bila kalian ada masa yang free, ada masa lapang, feel free lah untuk cari how it looks like actually the reproductive organ kita ni rupa macam mana. Nanti feel free untuk tengok kat Google ke, buka buku ke, lecture note dan sebagainya. Boleh tengok lah macam mana how it looks like the reproductive organ kita tu rupa macam mana. Ovari kat mana, uterus kat mana yang bentuk tiga segi tu. So nanti bila dah tengok baru faham lah. So dalam keadaan follicular phase ni, kita punya pituitary gland akan merembeskan hormon lah kan, macam saya cakap tadi. So dia akan merangsang penghasilan folikel. Pentingnya penghasilan folikel ni, bila ada penghasilan folikel ni nanti yang akan membawa kepada macam mana kita boleh period semula. Tadi saya cakap dalam period tu adalah 3 ke 7 hari. Kita total 28 hari, kita ada 3 ke 7 hari. Jadi anggaran period kita yang berdarah tu adalah 7 hari. Jadi membawa kepada folikel pula, kita akan start daripada 7 hari tadi bawa ke 14 hari. Itu adalah folikel. Fasa dikeluarkan balik biji yang nak menjadi telur tu 7 ke 14 hari. So kita tengah bercakap fasa folikel, so kita ada 14 hari lah. 14 hari badan kita, otak kita akan menghasilkan hormon dan sebagainya. So hanya ada satu folikel yang akan betul-betul matang. Biji tu akan betul-betul matang jadi telur. So telur tu nanti akan dikeluarkan daripada ovari kita. Dia akan bergerak melalui folikel, fallopian tube kita, dan dia akan pergi ke dinding. Okay, so anggaran follicular phases ni adalah 14 hari lah ya. So 14 hari, so kita bergerak kepada ovulation. Okay, ovulation tadi kan saya cakap folikel tu hanya satu je folikel yang matang menjadi sebiji telur. So dia akan diriliskan daripada ovari dan akan bergerak sepanjang fallopian tube towards the uterus kan. So benda ni tadi folikel tu dia period 3 ke 7 hari. So kita ambil duration 7 hari. So kita bergerak kepada fasa kedua, iaitu fasa folikel. Fasa folikel 7 ke 14 hari. So lastnya adalah pada 14 hari lah. So pada 14 hari, hari ke-14 daripada 28 hari tu, hari ke-14 tu adalah hari di mana berlakunya proses ovulasi. Ovulasi ni adalah mature egg tadi, telur yang dah matang bergerak dan pergi ke uterus lah. Dalam tempoh tu, ovulation ni berlaku dalam tempoh 16 ke 32 jam. Maksudnya proses pergerakan dia tu sepanjang fallopian tube dia adalah 16 ke 32 jam. Jadi possibly orang-orang akan mengandung pada 5 hari sebelum ovulation. Maksudnya ovulation saya cakap tadi pada hari ke-14. So better untuk ibu-ibu yang nak mengandung, nak mengalami isu-isu kesuburan, yang ada mengalami isu-isu kesuburan, so kita boleh try lah buat proses ni dalam tempoh pada hari yang ke-14. 3 hari sebelum hari ke-14 tu dah boleh buat copulation lah. Maksudnya dah boleh buat hubungan dengan si suami dan sebagainya lah. Itu adalah waktu yang membolehkan insyaAllah ada rezeki berdapat anak. Okay, so macam mana kita cakap boleh dapat anak tu? Okay, bila telur tu dah diriliskan dalam tempoh 16 ke 32 jam dia bergerak kan. Dia bergerak dalam tempoh 24 jam tu adalah masa ditunggu. Bila lah ada sperm nak datang kat aku. So bila ada sperm yang reach to the egg during that time, they may get pregnant lah. Okay, begitu. Okay, so tu adalah pada hari ke-14. So bila ovulation tu dah berlaku, ditunggu sperm datang dan sebagainya, kita akan bergerak kepada fasa luteal lah. Fasa luteal ni adalah fasa di mana kita dalam ovari kita, kan dalam ovari kita ada sel. Betul, selain daripada folikel kita ada sel yang dinamakan corpus luteum. Okay, corpus luteum ni dia akan menghasilkan atau merembeskan hormon yang kita panggil sebagai progesteron dan sedikit hormon estrogen. Ini akan menyebabkan kita punya dinding uterus kita semakin tebal lah.
Ni orang panggil apa? Standby, nak pregnant, nak mengandung. Badan kita dah standby dah. Kalau badan aku mengandung ni, kalau tuan badan aku mengandung ni, aku kena standby lah. Standby dinding aku untuk tebal dan sebagainya. Jadi tadi kan tengah tunggu sperm datang kan, dalam tempoh 24 jam. Jadi jika berlaku persenyawaan, jika berlaku sperm masuk ke dalam telur dan sebagainya, menetas atau kita panggil sebagai fertilize. So fertilize egg, persenyawaan berlaku. Jadi telur yang dah fertilize tu akan implant atau kita panggil sebagai menempel pada dinding-dinding uterus lah. So jika keadaan tu berlaku, corpus luteum yang saya maksudkan tadi tu akan terus menghasilkan progesteron. So akan makin tebal lah dinding uterus, so that baby boleh hold there. Faham tak? So bila pregnancy tak berlaku, dalam keadaan pregnancy tak berlaku, maksudnya tak ada persenyawaan yang berlaku pada telur dan sebagainya, corpus luteum yang ada dalam ovari tadi akan mati. So once dia mati, progesteron tak lagi dihasilkan, betul? Progesteron level akan drop. So tak ada lagi orang panggil stimulasi rangsangan kepada dinding untuk menebal. So waktu itulah akan berlaku semula period. Jadi 14 hari tadi ovulation. So hari yang ke-15 sampai ke-28 tu adalah hari luteal tu. The momen-momen luteal tu. So bila momen-momen luteal tu dah orang kata progesteron tak dihasilkan lagi, waktu itulah dia akan standby untuk shedding, untuk terus terhakis. Jadilah period pada hari pertama. Itu adalah proses how it looks like about the menstrual cycle lah. So kalau kita kata tentang perkiraan haid, so kita just kira lah hari pertama. Contoh Putri Nafizana period pada hari pertama. So bila period pada hari pertama, kira je lah. Contoh hari pertama Fizana adalah pada 7 hari bulan. So just counting 7 days. Biasa manusia 3 hingga ke 7 hari ya. So dia kira lah, Fizana kira daripada 7 hari bulan, we got 7 days. So dia akan habis period should be pada 14 hari bulan. So 14 hari bulan tu adalah dia akan mula proses folikel. Jadi nak senang kan, biasa kita cakap pasal nak kira-kira kita haid ni, kita nak tahu bila kita nak period balik. Itu saja isunya, betul? Jadi isunya nak tahu bila kita nak period balik je. Okay, so kita ada 28 hari, betul? Kitaran kita. Ya, betul. Jadi yang orang period pada 7 hari. 7 hari dia akan period. So 28 tolakkan 7 hari tu adalah 21 hari. 21 hari tu adalah tempoh masa untuk segala perkara yang saya sebutkan, fasa-fasa tu berlaku sebelum period semula. Jadi contoh Fizana habis period di 7 hari bulan di period, jadi dia habis period pada 14 hari bulan. So dia hanya perlu tambah 21 hari lah. Kira cakap kalender 21 hari. Selepas 21 hari daripada 14 hari bulan tu akan period semula. Itu sahaja. Dia semudah tu. Sebenarnya kita kena tahu je berapa kitaran haid yang sebenarnya. 28 hari untuk majoriti perempuan di Malaysia. And then kita tolak daripada tempoh period yang kebanyakan perempuan alami. Ada orang 5 hari je. So kalau 5 hari, 28 hari tolak 5 lah. So dia ada 23 hari. Selepas hari terakhir dia period, itu adalah di mana hari period yang kedua akan datang semula. Maksudnya cycle kedua akan bermula semula. Itu sahaja. Okey, faham. Baik, terima kasih doktor atas penjelasan yang sangat jelas. Okey, saya persilakan. Okey doktor, terima kasih atas explanation sebentar tadi. Cuma sekarang ni saya macam terfikirlah, selalunya kalau orang datang period tu, dia akan ada simptom yang macam bad mood, nak makan banyak-banyak, sakit-sakit, lengur-lengur. Tapi macam saya terfikirlah, ada ke simptom yang jarang didengar tapi sebenarnya wujud? Okey. So bila kita bercakap tentang, terima kasih untuk soalan ya adik. So bila kita bercakap tentang simptom sebelum period atau kita panggil sebagai PMS, pernah dengar tak PMS? Pernah. So PMS tu good. So PMS tu dia membawa kepada singkatan pre-menstrual syndrome. Maksudnya sebelum berlakunya datang bulan tu, dia akan ada simptom-simptom lah. So kebiasaannya kebanyakan wanita akan mengalami simptom yang sangat biasalah, rasa nak makan lah, moody lah, tiba-tiba mood tak stabil dan sebagainya. Tapi ada beberapa simptom yang jarang dialami oleh para wanita. Ada setengah orang mengalami, dalam 60% para wanita sebelum datang bulan dia akan rasa sakit kepala. Selain daripada moody tu memang 90% lah. So 60% akan mengalami keadaan sakit kepala, pening-pening, macam asal aku sakit kepala ni, sakit kepala lah. Lepas tu yang dalam irritability ataupun
ada 70% perempuan akan rasa irritability, rasa nak marah je. Dia bukan soal mood. Mood tu rasa nak makan kan, nak makan ni mood macam up and down. Ni ada perempuan pula dia rasa macam irritability je, nak mengamuk je rasa. Tu ada. Lepas tu ada lagi simptom yang sangat jarang yang kita panggil sebagai fluid retention. Fluid retention ni kan dia rasa nak terkencing. Dia rasa nak buang air. Dia cekerap nak buang air. Bahagian nak buang air tu paling kerap lah. Itu jarang sangat berlaku. Ada orang tak perasan, mungkin dia alami tapi dia rasa macam mungkin aku salah makan kot. Dia ataupun dia punya rasa nak membuang tu makin kerap. Itu kita panggil sebagai fluid retention. Tu hanya berlaku 20% je lah. Dalam kalangan rakyat Malaysia wanita hanya 20% je. Itu isu fluid retention. Ada beberapa persen lagi yang sangat rendah, yang mana setengah perempuan mengalami nausea, rasa nak muntah dan sebagainya. Itu pun antara premenstrual syndrome yang sangat jarang lah. So saya ulang, premenstrual syndrome yang sangat jarang berlaku adalah rasa nak muntah. Bila ada macam ada tengok apa kawan-kawan aku ni lawyer tekak dan sebagainya sikit kat toilet, dia bukan mengandung, dia rasa nak muntah tu maksudnya dia PMS. Lepas tu ada setengah perempuan asyik pergi toilet je macam bukannya aku kencing tu mesti dia nak pergi tu. Cuma dia tak tahu. Itulah. Itu nak menjawab soalan awak tadi. Okey, terima kasih doktor. Sangat-sangat jelas dan sangat faham lah. Okey, jadi kita dah sampai kepada penghujung episod 2 untuk The Naked Truth. Jadi terima kasih kepada Dr. Puteri Nurin Nadira atas kesudian untuk meluangkan masa kita dalam episod kali ini. Dan pada pendengar kat luar sana kita sama-sama. Dan untuk pendengar kita kat luar sana, kami harap sangat episod kali ni kita dah tampilkan panel yang istimewa lah, jauh daripada Melaka ni. Jadi saya harap semua orang ambil ilmu ini dan amalkan. Jadi itu saja untuk episod kali ini. Sekian, terima kasih. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye.